الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada barisan kepimpinan Jabatan Kuasa Masjid, baik pegawai, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Pak Siap, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik hidayah serta inayahnya, kita masih lagi diberikan nikmat iman dan Islam. Kita masih lagi diberikan kesihatan, kelapangan dan juga ruang dan peluang untuk kita menikmati kehidupan hari ini. Hari ini hari yang ke-29 Syakban. Tuan-tuan, petang ni kita tengok anak bulan. Tuan-tuan yang nak cari pengalaman bolehlah ke Bukit Jugura malam petang ni. Kalau nampak lah. Tak benarkan sekarang? Oh, dah rosak. Kalau yang lepas-lepas tu kita pergi tu, bolehlah tengok. Tengok kamera lah, bulannya tak nampak. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita sudah berada di penghujung Syakban. Walau bagaimanapun, tuan-tuan, teruskan dengan doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Syakban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Syakban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Walaupun kita tinggal esok, insya-Allah esok ataupun lusa. Tapi umur ni, tuan-tuan, kita tak, bukan hak kita. Umur ni hak Allah SWT. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, kita terus berdoa moga-moga Allah berikan ruang dan peluang untuk kita bertemu dengan Ramadan. Semalam 2 hari lepas, tuan-tuan, sahabat saya di Sabak Bernam, seorang guru tak sakit, umur 40, tiba-tiba meninggal, jantung lah, doktor kata jantung. Minggu lepas dia olah lempit, pagi masih tebar canai, tengah hari pun masih beli, di kedai masih beli tepung apa semua. Ketika uli tu semput, bawa klinik terus, tak sempat tunggu ambulan. Nak cerita umur ni, tuan-tuan, lebih-lebih lagi umur-umur macam kita ni lah, yang kat tepi dinding tu lebih kurang macam kita lah, lebih kurang tu lah. Walaupun tua bukan syarat mati, muda bukan syarat mati, sakit bukan syarat mati. Mati ni tak ada syarat, tuan-tuan. Mati ni tak ada syarat, itu hak Allah. Yang ada syarat ni yang berkaitan dengan manusia, ada syarat. Dengan Allah Ta'ala tak ada syarat. Jadi maknanya lebih-lebih lagi lah kita ni, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, bila mana kita, mudah-mudahan kita doa panjang umur, esok kita dapat menemu Ramadan ataupun lusa. Kalau kita melihat, tuan-tuan, kepada ayat Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Sebab itu ulama mengatakan, tuan-tuan, bulan Ramadan tu dimuliakan kerana turunnya Al-Quran. Kemudian hari yang Al-Quran tu turun, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar.
Maknanya bila Al-Quran itu turun pada hari itu menjadi mulia. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Bahkan ulama menyatakan tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mulia, lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain kerana turunnya Al-Quran padanya. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita ataupun apa sahaja yang kita lakukan ada kaitan dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Tu. Sebab itu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni kita Ramadan dan Al-Quran ni dia sinonim, dia tak boleh pisah. Sebab tu ulama kata Ramadan ni bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Ada orang tanya, bila pula Al-Quran itu turun dalam bulan Ramadan? Untuk makluman kita, Al-Quran turun 2 kali. Kali pertama daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu turunnya serentak 30 juzuk. Turunnya dalam bulan Ramadan. Bila? Malam Lailatul Qadar. Itu. Kemudian yang kedua, yang kita sambut Ustaz pada 17 hari bulan Ramadan tu, yang kata nuzul Quran tu, itu yang mana pula? Kalau ikut 17 tu belum masuk 10 hari akhir Lailatul Qadar, yang sebut dalam hadis-hadis sahih 10 hari akhir. Jadi yang 17 hari bulan itu tuan-tuan, Al-Quran yang turun daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Iaitu ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. 5 ayat. 5 ayat tu ayat yang pertama turun kepada Nabi di Gua Hira. Kan? Jadi ayat tu turunnya setengah ulama kata 17 Ramadan. Ada ulama kata 21 Ramadan. Kita di Selangor ni kita ambil yang 17 Ramadan. Sebab tu 17 Ramadan tu cuti. Kita nak memperingatkan, memperingati. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat kepada bila berkaitan dengan Al-Quran dia jadi mulia, saya nak kongsikan tuan-tuan pada pagi ini beberapa amalan untuk kita menyediakan diri kita dalam bulan Ramadan. Jadi yang pertama tuan-tuan saya nak sebut, kita kena membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Setiap kali Ramadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang pertama dia bersedekah. Dalam hadis kata Nabi akan bersedekah lebih laju, maknanya lebih laju daripada bulan-bulan yang lain. Dalam bulan Ramadan ni Nabi bersedekah lebih laju daripada bulan-bulan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi akan bertadarus dengan malaikat Jibril. Sebab tu ulama mengambil amalan itu untuk kita ikuti. Kita buat tadarus bila Ramadan. Cuma kita nak maklumkan untuk kita faham. Tadarus ni tuan-tuan mesti sekurang-kurangnya 2 orang. Ataupun lebih. Sekurang-kurangnya 2 orang. Dia tak boleh 1 orang. Tadarus ni tak boleh seorang. Yang dinamakan tadarus ni dia kena ada yang baca, kena ada yang dengar. Kemudian yang dengar tu kalau ada yang salah dibaca itu salah dibetulkan. Itu nama tadarus. Dia tak boleh berlaku seorang. Sebab kalau seorang tak ada yang mendengar untuk nak memperbetulkan bacaan yang kita baca kalau salah. Jadi tadarus tu sekurang-kurangnya 2 orang. Kemudian tadarus ni tuan-tuan kita kena lakukan sebab tu Ramadan ni bulan Al-Quran untuk kita memperbaiki Al-Quran kita. Jadi kalau kita masjid contohnya buat majlis tadarus ni, pastikanlah dalam kumpulan tu kita ada seorang yang boleh. Kalau tak orang kata bukan pakar pun maknanya semi maknanya sekurang-kurangnya hukuman panjang pendek dengung tu dia boleh baca, boleh faham. Jadi kalau ada yang membaca salah boleh dibetulkan. Tadarus ni tuan-tuan bukan objektifnya nak khatam. Kita kelang kabut khatam, nak khatam 17 hari Ramadan nak khatam, ambil sempena cuti contoh. Tak perlu. Yang penting maknanya tadarus tu. Lambat tak apa.
tak khatam tak apa, sekadar mana kita dapat. Ada pula nanti setengah-setengah masjid dia ada had pula tutup 100 orang aja. Sebab kain plekat ada 100. Contoh tuan-tuan. Jadi kalau ada orang nak masuk tuan-tuan takkan dapat nazir dan ahli jawatan kuasa tak boleh selesaikan masalah kain plekat, kan? Masalah kain plekat tu bukan syarat hadir majlis tadarus tu untuk dapat kain plekat. Tak dapat pun tak apa. Selalu kita sebut, kadang-kadang dia kecil hati. Tahun depan tak nak masuk sebab tak dapat kain plekat. Jadi tadarus. Yang kedua tuan-tuan kasih sekalian, kita kena baca Al-Quran. Yang kita baca sendiri. Sebab itu tuan-tuan saya sebut dalam pertemuan yang lepas. Kan? Masuk Ramadan kita kena buat list. Kena buat list senarai semak ataupun atur cara kehidupan Ramadan tu. Mesti berbeza dengan bulan yang lain. Contoh kalau besok Ramadan, besok dengan hari ini lain, tuan. Hari ini kita balik ni lepas kuliah subuh ni, kita balik nak sarapan. Nak sarapan kan, orang rumah buat sarapan contoh, ataupun masjid buatkan sarapan, kedai mamak buka, kedai medang buka, kan. Tapi kalau besok puasa tak ada. Jadi nak isi dengan apa tu? Kalau kita tak buat perancangan, takut kita isi dengan apa? Dengan sambung tidur. Malanglah tuan-tuan. Saya sebut tadi umur macam kita ni. Kan kalau kita ni baik tuan-tuan dari dulu, daripada awal balik, alhamdulillah. Ini saya selalu sebut, dulu kita Sarip Dul, kan, Samsing Kampung Dusun, Ustaz Sarip baru-baru ni. Kemudian ini pengalaman, kalau nak baca Quran boleh dapat banyak bulan Ramadan ni. Beli yang satu juzuk, satu buku. Memang harga mahal sikit kan, tapi taklah semahal sebiji tayar. Tayar mahal lagi tuan. Kalau orang yang ada kereta entah. Beli tuan-tuan datang ke masjid subuh tu bawa satu. Kan, satu juzuk. Besok satu hari bulan Ramadan contoh kan. Kalau nampak anak bulan hari ini, besok satu Ramadan, bawa juzuk pertama. Lepas sembahyang subuh tuan-tuan, pergi baca Quran dulu. 3-4 muka surat. Bukannya banyak, satu juzuk 20 muka surat saja. Satu juzuk 20 muka surat. 10 helai. Satu muka surat ada 15 baris. Satu baris lebih kurang ada 15 ataupun 18 perkataan. Nak kira huruf 35 hingga 40 huruf. Kalau nak kali pahala boleh kalilah. Tuan-tuan yang ada kalkulator tu kali. Nak tahu berapa banyak pahala kita baca. Satu baris kalau 35 huruf, kali 10, 350 pahala. Kemudian kali 15, berapa banyak tu? Kalau satu hari dapat satu juzuk 20 muka surat, ping, kali berapa? Tu tuan-tuan kira. Jadi kita baca lepas subuh, kita baca tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan, macam hari ini kita masuk masjid, niat iktikaf. Di antara amalan Nabi Ramadan, Nabi iktikaf. Lebih-lebih lagi 10 hari akhir Nabi ikat kain tuan-tuan. Nabi cuti dengan isteri, buat MOU. Cuti sebab nak tumpukan ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kemuliaan Lailatul Qadar. Baca Al-Quran. Kemudian nanti kita mungkin kita balik lepas pukul 8 ke kita balik. Pukul 11 kita datang lagi masjid tuan-tuan. Datang kita sembahyang sunat di masjid, niat iktikaf, baca Al-Quran 4-5 muka surat, tidur. Tidur apa namanya? Niatkan tidur qailullah supaya boleh bangun sahur mudah. Itu pahala tu. Amalan Nabi itu. Sunat qailullah supaya boleh bangun sahur ataupun bangun untuk qiyamul lail. Walaupun tak bangun, niatnya dah ada, dapat pahala niat. Lepas tu sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur jangan balik terus. Orang rumah tak masak tuan-tuan. Orang rumah tak masak, nak beli pun belum buka. Ahli majlis ada tu. Orang majlis.
Jual sebelum pukul 3 salah kan? Meniaga sebelum pukul 3 salah. Dia pukul 3 kan? Pukul 3 ke atas untuk bazar Ramadan. Kalau lepas zuhur beli makanan yang dah siap tu mana boleh tuan-tuan. Salah tu. Jadi jangan balik tu, baca Quran. Quran 4 muka surat. Nanti lepas pukul 3 baru balik. Pukul 4 datang lagi. Asar 4.45 datang lagi. Baca lagi 4 muka surat. Satu muka surat 5 minit tuan, 4 muka surat baru 20 minit. Itu 5 minit tu kalau baca pelan-pelan lah. Kalau baca laju kan 2-3 minit selesai. InsyaAllah satu hari khatam satu juzuk, 30 hari 30 juzuk. Berapa banyak pahala kita insyaAllah. Tuan-tuan. Kita kena semangat tuan. Saya sebut tadi umur. Andai kata Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir untuk kita, secara adatnya tak mustahil tuan. Sebab Nabi kata umur umatku 60 hingga 70. Berapa umur kita sendiri mau ingatlah. Kan bahasa nakalnya kan. Sendiri mau ingatlah. Saya pun rasa bila umur 60 ni tuan-tuan, boleh katakan tiap bulan tuan-tuan, dalam WhatsApp group kita ni ada seorang meninggal. Dalam WhatsApp group banyak. WhatsApp group sekolah rendah, sekolah menengah, dekat pondok dulu, dekat maktab, dekat universiti, dekat tempat kerja, macam-macam grup ada. Ada yang kita cuma tak baca pun. Cuma kalau sehari itu kenapa banyak? Ini biasanya kalau banyak tu adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buka-buka sipulan tak ada. Jadi kalau misalnya tahun ini Ramadan terakhir pun secara adatnya macam patutlah. Kan? Jadi takkanlah kita tuan-tuan kita rasa kita dah tua kan, tapi kita nak buat tak kisah je. Apa bekalan kita tuan-tuan nak bawa. Sebab itu tuan-tuan, yang pertama Al-Quran jangan tinggal. Ramadan ni usahakanlah tuan-tuan. Sebagai tanda kita usaha sungguh-sungguh tu, beli Al-Quran yang satu juzuk satu. Kalau yang pandai dengan handphone boleh kita baca, lepas tu kita tanda situ sampai mana. Kan nanti kita baca lagi, tanda lagi. Itu boleh. Tapi kalau bawa yang satu Al-Quran macam ni, biasanya lah tuan-tuan, Allah apot temun, kan macam-macam lah alasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tuan-tuan, saya nak sebut tentang sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ni untuk lagi-lagi untuk orang Sungai Lang baru ni tuan-tuan, banyak cubaan sembahyang tarawih ni tuan. Saya tengoklah. Saya tengok. Sembahyang tarawih ni tuan-tuan disebut dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa mengerjakan sembahyang malam dalam bulan Ramadan sedang dia beriman serta mengharapkan rahmat Allah, maka dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini dibahaskan sembahyang malam yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah menghayati tiap-tiap malam bulan Ramadan dengan sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat tarawih. Jadi tarawih itu walaupun sunat, tuan-tuan, fadilatnya, kelebihannya besar. Jangan kita kata alah sunat aja. Yang kita faham sunat kan, buat dapat pahala tinggal tidak berdosa. Jadi kalau tak sembahyang tarawih pun tak dosa, tuan-tuan. Memanglah tak tarawih, tak sembahyang tarawih tak berdosa. Tak berdosa, cuma rugi. Sebab tarawih ni adanya dalam bulan Ramadan aja. Kemudian dengan tarawih itu kita boleh diampunkan dosa. Nak masuk surga kena tak ada dosa. Orang yang ada dosa tak boleh masuk surga. Walaupun Islam, Ustaz. Ya, walaupun Islam. Sebab tu orang Islam yang berdosa dia akan masuk neraka. Diseksa mengikut amalan kejahatan dia tu. Dah habis tu baru masuk surga. Orang Islam masuk neraka tak kekal. Akhirnya masuk surga. Allah tak apalah Ustaz, janji masuk surga lah. Tadi masuk neraka pun masuklah, janji masuk surga. Tuan-tuan,
Bukan ingat macam kena strekah je tuan, melepuh 2 minggu nanti baiklah, bukan itu tuan. Dekat neraka ni. Hadis ini menerangkan kelebihan atau fadilat sembahyang tarawih serta balasan baik yang akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mengerjakannya dengan ikhlas dan sempurna, iaitu mengampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi dengan sembahyang tarawih Allah boleh ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa kita bukan sikit tuan. Tuan-tuan pejam mata ingat. Umur 15 tahun tu ataupun sebelum tu, kalau kita dah balik awal tu, sampai sekarang apa yang kita lakukan, kan, kejahatan kita, kebaikan kita. Kalau kita nak bandingkan tuan-tuan, umur dengan amalan kita. Al-Quran yang menjadi dustur, yang menjadi peraturan kita pun, berapa surah yang kita hafal? Ada 114 surah. Berapa surah yang kita hafal? Lulus tak lulus? Kalau markah penuh 40%, berapa peratus kita hafal? Itu belum lagi berapa ayat Quran yang kita faham. Sedangkan Al-Quran itu peraturan. Tuan-tuan, kalau peraturan jalan raya kita tak tahu, itu yang kita langgar semua. Kalau nak banding lah amalan kita, tak ada amalan tuan, tak banyak. Sebab tu kita ambil kesempatan, di mana Allah mengampunkan dosa-dosa kita dengan kita melakukan amalan sunat. Lagi-lagi dalam hadis yang disebut, yang kita dah baca pada pertemuan yang lalu, bermula daripada malam pertama sehingga setiap malam Ramadan, Allah akan gugurkan nama-nama penghuni neraka yang mana dia melakukan amalan ketika masuknya Ramadan. Ketika dalam Ramadan, dia melakukan amalan tu, walaupun nama dia sudah tersenarai sebagai ahli neraka, Allah akan gugurkan. Sebab tu Ramadan ni kita kena ambil peduli tuan. Ini satu nikmat, rahmat daripada Allah Ta'ala. Orang yang jahat macam mana pun, kalau Ramadan ini dia melakukan ibadah dengan penuh keimanan dan mengharapkan kasih sayang Allah, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Bulan pengampunan. Kan ada kadang-kadang orang samannya banyak pun, ada satu hari tuan-tuan, hari ulang tahun ke dan sebagainya, majlis bandar majlis kewalangan kan contoh. Siapa-siapa ada saman 50%, hari itulah kita bayar. RM300 kan, kalau separuh RM150. Kadang-kadang 4-5 saman suruh bayar satu je. Kan? Dia ada hari-harinya. Jadi Ramadan seumpama gitulah. Bulan di mana Allah ampunkan dosa kita. Kalimah tarawih ialah kalimah jamak daripada perkataan tarwihah yang bermakna berhenti rehat. Jadi sembahyang tarawih ni jangan kelang kabut. Imam pun jangan kelang kabut. Baca Fatihah satu nafas untuk. Yang bilalnya pun selawat jangan kelang kabut. Allahumma shalli ala Muhammad, sebut pun tak jelas. Sebut baiklah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang jawab, Allahumma shalli alaihi. Apa benda yang disebut? Ini rehat-rehat. Mana mau pun rehat tuan. Sebab itu sembahyang tarawih ni tuan-tuan, waktu dia daripada kita selepas sembahyang isyak sampai subuh waktu kita. Kita dah bincangkan daripada yang lepas kan. Maknanya sembahyang tarawih ni kena sembahyang isyak dulu. Jangan kalau kita datang ke masjid dah lewat, sebab apa lewat? Kemakaran. Buka puasa tadi sampai sandar kan, kenyang. Azan isyak tu nantilah dulu, tapi kuat iman dia tu, pergi orang dah sembahyang tarawih. Jangan terus sembahyang tuan. Jangan terus sembahyang tarawih. Kita belum sembahyang isyak. Kita kena sembahyang isyak dulu. Syarat tarawih itu sembahyang isyak dulu, baru tarawih. Kalau dah sampai pula, jangan pula orang sembahyang tarawih kita sembahyang isyak kat belakang, rugi.
Kita dah ada kat tempat ni, tempat orang sembahyang jemaah, kita sembahyang berjamaah, imam tarawih, kita isyak boleh. Nanti imam bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kita bangun, cukupkan ya, 4 rakaat, berapa rakaat kita tinggal, cukupkan. Jadi sembahyang kita sembahyang berjamaah, dapatlah 27 kelebihan. Begitu juga orang yang buat 8, contoh imam buat 20, kita buat 8. Jadi witirnya tu berimam lah. Imam sembahyang tarawih, kita sembahyang witir 2 rakaat. Cuma yang 1 rakaat tu tak boleh lah. Sebab imam 2 rakaat, kita 1 rakaat tak boleh. Itu 1 rakaat sembahyang sendiri. Jadi witir kita pun berjemaah pahalanya. Tu ya. Kerana orang-orang yang mengerjakan sembahyang tarawih akan berhenti sebentar pada tiap-tiap kali mereka selesai mengerjakan 4 rakaat dengan 2 salam. Sebab itu kaifiat cara tarawih kita yang ulama dah buat ni dah susun cantik tuan. Walaupun ada orang kata bid'ah kan? Tak apa, nanti kita bincang. Sekejap lagi sampai. Jadi lepas 2 rakaat bagi salam, kita selawat pendek biasanya. Kalau 4 rakaat tu ya, kita ada selawat, kita ada doa kan. Kemudian kita sebut al-khalifatul awal kan. Nanti al-khalifatul sani. Itu peringatan untuk kita mudah ingat. Ini rakaat keberapa tuan-tuan. Ulama bagi tu. Sambil-sambil kita ingatkan, nanti nama khalifah pun tak ingat. Tu. Mereka melakukan yang demikian sebanyak 5 kali sepanjang 20 rakaat sembahyang tarawih. Jadi sembahyang tarawih 20 rakaat. Tarawih ni boleh dikerjakan di rumah dengan seorang diri atau dengan berjamaah. Tak ada masalah tuan. Boleh di rumah, boleh di berjamaah di masjid ataupun di surau. Tak sembahyang tarawih pun tak berdosa sebab dia sunat. Itu bagi faham tu. Maknanya itu ilmu kita tu. Tapi kelebihannya lebih banyak kelebihannya. Jadi kalau orang tak sembahyang rugi. Orang kata tepuk dada tanya iman tuan. Kalau kita kata Allah tak haram. Jangan kata tak haram tuan. Kita ni tuan, kalau rumah kan, contoh rumah selalu kita sebut. Kita buat rumah ni untuk apa? Kalau orang dulu kata kita nak elak daripada hujan, elak daripada kalau dulu rumah dulu tinggi-tinggi apa, binatang buas katanya. Sekarang mungkin perompak dan sebagainya lah. Sebab tu rumah kita ada pintu, dekat pintu ada grill lagi, kemudian di mangga lagi, mangganya 3 tuan. Itu contoh kan. Tapi kenapa kita nak cat merah kuning, nak cat hijau, nak cat itu, kenapa? Kan? Tak dicat tak selamat ke? Kan? Tak dicat tak selamat ke? Selamat. Tapi kenapa nak cat? Biar cantik. Kan? Kemudian kita buat awning lagi, kita buat sliding door lagi. Kalau pintu-pintu biasa kan lagi selamat. Nak cantik. Begitu juga ibadat kita. Kan? Nak cantik. Kalau setakat nak kata yang wajib aja, yang sunat tak payah buat. Nak cantik tu maknanya nak sempurna. Jadi kalau rumah tak dicat, orang kata rumah ni tak siap lagi ke? Tak sempurna. Jadi begitu juga ibadat. Tetapi lebih afdal dikerjakan dengan berjamaah di masjid atau di surau. Lebih-lebih lagi selalu saya sebut, kita ni orang awam tuan-tuan, orang awam. Kita sembahyang ni dengan semangat. Kalau orang ramai semangat. Kalau sembahyang seorang-seorang, selawat pun malas. 2 rakaat assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu akbar. Kadang-kadang baca surau pun tak baca. Nak cepat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar. Dia kata apa? Surau tu sunat. Kan? Lepas tu rokok pun tak baca. Sebab baca dalam rokok tu sunat. Sami Allah liman hamidah. Itu yang 1 rakaat 2 rakaat 1 minit. 8 rakaat 4 minit. Hebat lah. Hebat. Sembahyang tarawih 4 minit lah. Allahu akbar. Kemudian tuan-tuan, dalam satu hadis yang panjang, saya baca makna je, tak sempat ya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya bahawa Rasulullah SAW pada suatu malam, dalam bulan Ramadan, ketika jauh malam, maknanya dah lewat malam, anggaran lebih kurang 10-11 lah kita kata, telah keluar, Nabi keluar daripada rumah lalu sembahyang di masjid dengan diikuti oleh beberapa orang lelaki sebagai makmum. Nabi keluar dari rumah pergi masjid sembahyang, orang yang ada kat masjid ikut Nabi.
Itu sembahyang tarawih mula-mula tu. Pada keesokan harinya terhebah, maknanya diwar-warkanlah peristiwa itu, peristiwa sembahyang diperkatakan orang. Lalu mereka berkumpul lebih ramai pada malam yang kedua. Malam kedua lagi ramai sebab pada siangnya orang cerita malam tadi sembahyang tarawih bersama Nabi. Pada malam kedua, serta mereka bersembahyang bersama-sama baginda. Pada keesokan harinya tersebar lagi peristiwa itu diperkatakan orang. Lalu bertambah ramai orang-orang yang hadir di masjid pada malam yang ketiga. Rasulullah SAW pun keluar ke masjid lalu sembahyang dengan diikuti oleh sidang jamaah. Maknanya pada malam ketiga orang ramai, Nabi pun keluar sembahyang sama. Setelah sampai malam yang keempat, penuh sesaklah masjid dengan sidang jamaah, tetapi baginda tak keluar. Malam keempat tuan-tuan penuh, tapi Nabi tak keluar. Sehinggalah baginda keluar ke masjid untuk mengerjakan subuh, sembahyang subuh. Dan nak subuh tu baru Nabi keluar. Setelah selesai sembahyang subuh, baginda menghadap orang ramai, dan baginda baginda berucap, selepas daripada mengucapkan syahadah, kemudian baginda menerangkan sebab-sebab baginda tidak datang ke masjid untuk mengerjakan sembahyang tarawih bersama. Sebenarnya tidak terlindung kepadaku tentang kedudukan kamu sebagai orang-orang yang taat dan suka berbuat kebajikan. Nabi tahu, Nabi tahu bahawa semua sahabat ni dia suka buat baik. Tapi Nabi sengaja tak keluar. Tetapi aku bimbang bahawa sembahyang tarawih itu akan difardukan atas kamu. Kalau Nabi tiap-tiap hari Nabi buat, takut nanti sembahyang tarawih itu akan dianggap sebagai fardu. Akan dianggap sebagai fardu. Maka dengan itu kamu tidak terdaya mengerjakannya. Kalau sembahyang tarawih jadi fardu dan tak mampu kita. Sembahyang sekali kan, lepas isyak sambung lagi tiap-tiap hari, tak mampu dah. Sembahyang fardu yang jarang-jarang ni pun subuh, zuhur, asar pun ramai tak sembahyang. Tu Nabi kata. Mengikut Imam Az-Zuhri, salah seorang daripada perawi ini kata, maka wafatlah Rasulullah sedang perkara sembahyang tarawih itu berkeadaan demikian. Maknanya lepas Nabi wafat, setiap Ramadan macam itulah keadaannya. Maknanya sembahyang tarawih itu maknanya tidak diberatkan. Semenjak itu sembahyang tarawih tidak dikerjakan dengan berjamaah di masjid, tetapi masing-masing mengerjakannya dengan bersendiri, sama ada di rumah atau di masjid. Maknanya ada yang sembahyang sendiri di masjid pun ada masing-masing. Keadaan ini berjalan terus sehingga pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu barulah sembahyang tarawih itu dikerjakan dengan berjamaah di masjid menurut seorang imam yang telah dilantik oleh Sayyidina Umar, seperti dalam hadis ni. Daripada Abdurrahman bin Abdul Qari, katanya pada suatu malam dalam bulan Ramadan saya mengiringi Sayyidina Umar Al-Khattab ke masjid. Abdurrahman ni tuan-tuan yang melawatkan hadis ni, Abdurrahman ni dia ni kalau sekarang ni PA lah. PA. Macam setiausaha kepada khalifah. Kalau sekarang macam menteri besar lah, ataupun lebih tinggi daripada menteri besar tu. Jadi satu malam Sayyidina Umar dia melawat masjid, maka Abdurrahman bin Abdul Qari ni dia bersama. Tiba-tiba kami dapati orang ramai berpecah-pecah, maknanya kepada beberapa kumpulan yang berasingan. Masing-masing sembahyang tu berpecah-pecah. Ada orang yang sembahyang seorang diri, ada pula yang sembahyang lalu diikuti oleh beberapa orang. Ada yang berjamaah tapi tak ramai, kemudian banyak pula jamaah. Melihat yang demikian, Sayyidina Umar berkata, aku fikir kalau aku kumpulkan mereka ini semuanya berimamkan seorang imam, tentulah amalan itu amatlah baiknya. Ini Sayyidina Umar ijtihad. Dia ada autoriti untuk ijtihad. Maka dia kata alangkah baiknya kalau aku lantik seorang imam, kemudian yang lain sembahyang ikut satu imam, nescaya amalan itu akan jadi lebih baik. Kemudian dia mengambil keputusan lalu mengumpulkan mereka semuanya berimamkan Ubay bin Ka'ab.
Imam yang pertama namanya Ubay bin Ka'ab. Setelah itu ia mengiringi Sayyidina Umar pada suatu malam yang lain. Selang beberapa hari lagi, Abdul Rahman Al-Qori ni dia bersama lagi dengan Sayyidina Umar datang ke masjid yang sama. Bila dia tengok tu, pada ketika itu orang ramai sedang sembahyang berimamkan imam mereka, iaitu Ubay bin Ka'ab. Melihat yang demikian, Sayyidina Umar berkata, amalan ini satu perbuatan bid'ah yang baik. Sebab tu Imam Syafi'i kata bid'ah ni ada dua. Satu bid'ah hasanah, satu bid'ah dolalah. Biasanya kalau masuk je Ramadan, tuan-tuan, nanti akan adalah suara-suara. Tarawih tu bid'ah lah, berjamaah bid'ah lah, 8 rakaat bid'ah, 20 rakaat bid'ah tu. Kalau ada tuan, kita kata ya memang bid'ah. Apalah engkau sembahyang tarawih ni, itu bid'ah lah. Memanglah bid'ah. Cakap itu, memang bid'ah. Ustaz, kalau dah bid'ah kenapa kita ikut? Maka Sayyidina Umar kata bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Tuan-tuan, yang kita ikut ni siapa yang ijtihad ni tuan-tuan? Umar Al-Khattab, khalifah tuan-tuan. Manusia ataupun khalifah ataupun sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Dalam hadis lain Nabi sebut, ashabikan nujum bi ayihtadaitum ihtadaitum. Ikutlah sahabat-sahabat aku, dengan mana-mana sahabat yang diikuti, nescaya kamu akan selamat. Kalau orang kata bid'ah, memang bid'ah. Habis cerita tu. Kemudian dalam bab 8 ataupun 20 rakaat, ini masuk sikit. Menurut setengah ulama rahimallah, sembahyang tarawih boleh dikerjakan sebanyak 8 rakaat dan boleh dikerjakan sebanyak 20 rakaat. 8 rakaat boleh, 20 rakaat pun boleh. Patut ada orang tanya lagi, sebenarnya yang mana yang betul Ustaz? Dah kata dua-dua boleh, tanya lagi. Ini banyak kes. Kat mana-mana bertanya, sebetulnya mana Ustaz? Yang 8 ke 20? 8 pun boleh, 20 pun boleh. Mengenai 8 rakaat, mereka melangkan menurut beberapa buah hadis sahih, Rasulullah SAW mengerjakan sembahyang tarawih sebanyak 8 rakaat disertakan dengan 3 rakaat witir. Boleh. Tetapi sepanjang zaman Umar Al-Khattab ni, sembahyang tarawih dilakukan 20 rakaat dan 3 witir. Jadi 23. Tak ada masalah tuan. Adapun segolongan kecil yang mendorong membid'ahkan amalan sembahyang tarawih sebanyak 20 rakaat yang termaklum kerana kata mereka hadis yang menjadi dalil bukan hadis sahih. Itu masalah hadis sahih. Hadis sahih yang tentukan sahih tak sahih pun ulama kan. Ulama dia kata tak sahih, ulama lain kata sahih, tak ada masalah. Jadi tak ada masalah sembahyang tarawih ni tuan. Sebab tu saya selalu sebut, kalau gaduh tutup aja masjid, balik rumah, tak payah sembahyang tarawih. Sebab sembahyang tarawih tu sunat, gaduh tu haram. Cuma selalu saya sebut, yang sembahyang 8 dia kena hormat yang 20, yang sembahyang 20 pun kena hormat yang 8. Cuma di Selangor surat dah keluar kan. Pak Nazir tahulah, Sultan dah arahkan untuk sembahyang tarawih 20 rakaat. Habis tak nak buat 8 boleh tak? Tu kena pandai-pandai runding dengan orang berkenaan. Jadi sembahyang tarawih kalau kita faham ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan buat tarawih ni daripada malam pertama sampai akhir. Sebab fadilatnya besar. Biasanya dia malam kedua dah ada gangguan tu. Lebih-lebih lagi Sungai Baru ni kan. Sebab minggu kedua dah ada semangat keripik. Dah ada semangat keripik, yang buat keripik, yang beli keripik, yang jual keripik, tak ada masalah tuan-tuan. Sembahyang 8 rakaat, lepas tu uruskan keripik, ataupun urusan keripik dulu, malam tu balik sembahyang tarawih. Tak ada masalah. Bukan makna kita sembahyang tarawih kita terpaksa tinggal semua, tak ada. Ada orang jumpa saya banyak kali tuan, Ustaz macam mana sembahyang tarawih Ustaz? Saya jual pasar malam, balik dah pukul 10, pukul 11, penat. Tak apalah, pukul 11 tidurlah dulu. Pukul 3 bangun sembahyang tarawih, tak ada masalah. Kan, tak ada masalah.
Lepas tu sembahyang tarawih ni sembahyang sunat. Penat tak boleh berdiri dulu. Kalau Ustaz duduk pahala sedikit pun lebih baik daripada tak buat. Ya. Yang penting buat. Dan yang akhir tuan-tuan saya nak sebut ya, malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan. Ya, malam Lailatul Qadar ni satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih kurang 82 tahun 10 bulan. Kalau dibundarkan 83 tahun tuan-tuan. Ya, 83 tahun. Bayangkan kalau kita daripada umur balik 15 sampai sekarang ni tuan-tuan, setiap tahun kita bertemu Lailatul Qadar, berapa banyak pahala yang kita dapat. Tapi kan? Dulu kita samsing kampung dusun. Tarawih pun tak ada kadang-kadang. Tarawihnya minggu pertama kedua je, hujung-hujung tak ada ya. Kadang-kadang puasanya tak ada. Sebab tu tuan-tuan kita jangan buat pelik-pelik tuan Ramadan ni. Apa yang pelik? Ada orang Ramadan dia puasa tapi tak sembahyang. Pelik lah tuan-tuan. Kan? Sembahyang ni fardu yang tak boleh ditinggal walaupun apa keadaan sekalipun. Berbeza dengan Ramadan, dengan puasa. Saya dah sebut itu. Orang puasa ni kalau dia sakit dia boleh berbuka. Kalau musafir dia boleh berbuka. Cuma dia kena qada. Tapi sembahyang tak ada. Sakit kena sembahyang juga, sembahyang cara sakit. Tak boleh nak wuduk, tak boleh apa, sembahyang hormat waktu, kena sembahyang juga. Tiba-tiba masuk Ramadan dia puasa tapi tak sembahyang. Maka puasanya tak ada pahala. Sebab tu bila kita puasa, adab puasa ni tuan-tuan dia kena jaga. Sebab dalam puasa ni dia ada dua ganjaran. Yang pertama pahala puasa. Ya, pahala puasa. Minta maaf dia. Ayat dia gini. Ada dua perkara yang membatalkan puasa. Pertama membatalkan puasa, yang kedua membatalkan pahala puasa. Orang puasa tapi tak jaga aurat. Dedak aurat, maka puasanya sah tapi pahala puasanya batal. Orang puasa, tuan-tuan, dia puasa tapi dia mengumpat, maka dengan mengumpat tu batal pahala puasa. Puasa sah, pahalanya batal. Maknanya puasanya tak ada pahala. Sebab itu Nabi kata ramai orang yang puasa yang dapat hanya lapar dan dahaga. Puasanya pahalanya tak ada. Sebab tu kita kena jaga. Sebab tu kita kena jaga puasa kita dengan amalan lain tu. Sehingga ulama kata naumus shaim ibadatun. Tidur orang yang puasa tu ibadat. Bila dia celik dia buat dosa, maka tidur tu lebih baik. Kan? Dia puasa tapi kalau celik aja buat dosa. Macam-macam lah kan. Yang tak tutup aurat pergi kedai kan? Yang sembang mengumpat. Lebih-lebih lagi kan handphone, tengok handphone yang bukan-bukan, tu semua yang tak baik tu membatalkan pahala puasa. Itu adab puasa ni. Sebab tu Lailatul Qadar ni tuan-tuan ambil peranan. Kita usaha malam untuk kita nak menghidupkan malam ni. Kalau kita tak boleh sembahyang, contoh orang perempuan uzur, datang haid dan sebagainya, ustaz rugi kita orang perempuan. Sebab bila uzur tak boleh nak ibadat Lailatul Qadar. Dalam kitab ni tuan-tuan disebut di antara ibadat malam tuan-tuan baca Quran. Boleh baca Quran. Yang uzur tak boleh baca Quran, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, contoh kan. Ataupun istighfar astaghfirullahalazim. Ataupun disebut bertafakur. Apa makna tafakur? Memikirkan sesuatu tentang dosa kita, tentang amalan kita, tentang umur kita, sehingga terbit dalam hati itu rasa penyesalan. Aku tua kan, dah tua, amalan tak banyak. Maka aku ambillah kesempatan Ramadan ni, aku nak betul-betul. Itu taubat namanya itu. Penyesalan. Taubat itu maknanya menyesal. Ada rasa penyesalan, itu maknanya taubat. Itu juga pahala. Dan juga doa, banyakkan doa tuan. Dan juga tuan-tuan kalau boleh kita banyakkan tadi iktikaf tuan. Kita dah umur panjang banyak ni tuan, nak jaga kita iktikaf lah. Sebab tu saya sarankan kepada tuan-tuan semua yang lebih kurang ataupun lebih umur daripada saya ni,
bazar Ramadan keluarkanlah senarai. Dari senarai itu keluarkan. Tak payah pergi bazar Ramadan. Nak apa lagi tuan-tuan? Nak makan pun banyak benda yang tak berani makan. Bukan tak nak makan, tak berani makan lah. Nak pergi juga bazar Ramadan. Nak beli ni tak nak lala, cuma ke hulu kilir tak ada beli apa pun. Bazar Ramadan anak-anak kita dah pergilah, ya. Tak payah. Isi dengan bazar Ramadan tu dengan baca Quran tadi. Isi dengan baca Quran. Kat rumah tu tuan-tuan siapkan satu tempat, ya. Kosin apa semua duduk tu, ya. Dengan apa semua kita duduk situ, kita baca Quran. Cermin mata yang dah lama tak pakai kan, mungkin dah burus, dah cari cermin mata tuan-tuan. Jangan buat alasan aku nak baca Quran tapi mata tak nampak, cermin mata datang. Jangan buat alasan. Jangan buat alasan tuan. Ya. Aku nak baca Quran tapi duduk tak boleh lama. Baringlah. Ya. Baca Quran sambil ngagir. Kan? Tak ada masalah. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Ya. Jangan buat alasan, jangan banyak buat alasan. Umur kita dah ujung-ujung ni. Ya. Kalau Ustaz saya baca Quran lambat Ustaz, tak apa, lambat dapat 2 pahala. Nabi kata orang yang baca lambat dapat 2 pahala. Satu baca pahala baca, yang kedua baca kesabaran dia. Allah bagi kesabaran tu, Allah bagi pahala. Tak apa Ustaz. Bukan syarat nak khatam. Khatam tu adat kita ya. Ya, khatam tu adat kita. Yang penting setiap hari ada baca Al-Quran. Kalau agak tak boleh 1 juzuk tuan-tuan, 2 juzuk lah. Kan? Agak-agak tak boleh 1 juzuk, bacalah 2 juzuk satu hari. Lain macam je Ustaz. Kan kita biasa 2 kan. Kalau tak dapat lapang balik sekeping, dapat 2 jadilah. Itu tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Ramadan kali ini kita dah bersedia tuan-tuan. Buatlah persiapan tuan-tuan supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang seronok ketika datangnya Ramadan. Ada hadis tuan-tuan mengatakan barang siapa yang rasa seronok dalam dirinya dengan kehadiran Ramadan, ya, kalau dia mati, ya, Allah haramkan masuk dalam neraka. Andai dia mati sebelum Ramadan, contoh kan, ni ada tinggal ada 24 jam lah lebih kurang kan. Tiba-tiba dia mati tak jumpa Ramadan, tapi dia seronok, ya, rasa seronok gembira nak jumpa Ramadan. Dia mati pun dia dah dapat pahala. Kalau kita cuma cakap aku seronok tapi tak ada bukti tuan-tuan, tak jadi juga. Kan cuma cakap seronok je. Jadi kita buktikan yang kita seronok, ya, maknanya kita ada rancangan, ada perancangan. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, ya, sedikit perkongsian pada pagi ini, ya, dapat memberi manfaat yang banyak, ya, dalam usaha kita untuk mencari redha Allah, khususnya dalam bulan Ramadan yang akan datang ni. Ya, mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik, ya, yang penuh rahmat, penuh keampunan, yang di akhirnya kita dibebaskan daripada api neraka, ya, kita seperti kanak-kanak yang baru lahir insya-Allah. Wallahu alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim ajsadana. Allahumma afta abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma jam'ana hadza jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada pagi ini, ya Allah, pertemuan yang mendapat rahmat dan keberkatan-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapat keampunan-Mu, ya Allah. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.